Okey, mari kita tengok dan kita tengok dan kita baca sama-sama. Okey, arahan yang pertama. Okey, cikgu sebut, kamu tengok, okey. Okey, yang pertama. Apabila kamu diberi soalan rumusan, perkara pertama yang kamu perlu lakukan ialah baca arahan soalan dengan teliti. Dapat sahaja apa-apa soalan pun selain soalan rumusan sekalipun, kamu wajib baca arahan. Okey, arahan tu penting. Kita tak tahu arahan, macam mana kita nak jawab. Okey, baca arahan soalan tu dengan teliti. Maksud teliti tu baca dan faham, bukan baca je. Baca sekali lalu tak jadi. Baca dan faham apa kehendak soalan. Okey, selepas tu petikan. Okey, selepas tu kalau soalan rumusan ni untuk mulai tahun 2021 ni. Okey, soalan rumusan ni dia tak macam dulu Okey, tak macam dulu. Kalau dulu dia bagi satu petikan, kamu buat rumusan. Untuk tahun ini, petikan soalan tu mesti berdasarkan bahan sumber yang tidak kurang daripada 2 fokus. Apa maksud 2 fokus di sini? Okey, maksud 2 fokus di sini ialah soalan rumusan mulai tahun 2021 ini sekurang-kurangnya mesti ada 2 bahan untuk kamu jawab. Okey, mungkin bahan pertama dia bagi petikan. Okey, dia bagi petikan. Bahan kedua dia bagi kamu bahan grafik ataupun dia bagi iklan. Dia bagi pantun. Okey, jadi dia mesti tak kurang daripada 2. Mungkin 3 atau 4 bahan. Okey, jadi kamu kena cari apa fokus. Fokus tu bermaksud kata kunci. Kata kunci yang kamu perlu keluarkan. Isi yang kamu perlu keluarkan daripada bahan yang diberi. Okey, sebab tu kena baca arahan. Okey, kena baca arahan. Dia nak 2 bahan ke? Dia nak salah satu bahan ke? Kena baca arahan baru jawab. Okey, yang kedua, bahan rumusan terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 bahan daripada sumber yang berbeza. Okey, ni cikgu cakap tadi 2 bahan, 2 fokus. Bahan tu maksudnya kalau satu bahan pertama petikan, fokus dia mungkin ada 1, mungkin ada 2, mungkin ada 3. Fokus di sini bermaksud kata kunci. Contohnya apa? Usaha ke, langkah ke, kesan ke, punca ke, kamu kena carilah. Okey, sebab tu kena baca dan cari apa kata kunci yang terdapat dalam tu. Petikan tu menceritakan tentang apa? Punca-punca kemalangan jalan raya dan kesan-kesannya. Petikan tu membincangkan tentang apa? Faktor-faktor berlakunya demam denggi dan cara mengatasi. Jadi faktor dan cara itu adalah fokus. Fokus, 2 fokus yang berbeza. Satu faktor, satu cara. Okey, yang ketiga. Calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Okey, kalau bahan satu tadi ada faktor dan cara, bahan satu tadi adalah petikan, bahan 2 mungkin grafik. Okey. Bahan kedua mungkin dia tak cakap pun pasal faktor dan kesan, dia cakap pasal statistik. Okey, graf setiap tahun berapa banyak penyakit denggi berlaku di Malaysia. Okey, jadi kamu kena masukkan juga. Okey, kena masukkan juga. Itu adalah fokus lah. Fokus tu adalah statistik pesakit yang terkena demam denggi di Malaysia. Itu fokus dia. Okey, jadi dekat petikan satu tadi ada 2 fokus, bahan 2 tadi ada satu fokus. Jadi ada berapa fokus? Ada 3 fokus. Fokus tu kena ingat. Fokus tu kata kunci, isi yang apa yang dia nak dalam petikan tu. Apa yang diceritakan daripada bahan tu tadi. Tu namanya fokus. Fokus tu lebih kurang macam kata kunci, tema, apa lagi. Idea, apa yang terdapat dalam bahan yang diberi. Itu adalah fokus. Okey, dan satu bahan mungkin ada 2 fokus. Okey, jadi kalau 2 bahan, 3 bahan mungkin lebih fokusnya. Jadi kena kenal pasti. Kalau yang sama, pilihlah. Kalau fokus kedua-dua bahan tu sama, kena pilih. Okey, markah keseluruhan isi ialah 20 markah, pendahuluan 2, isi 16, kesimpulan 2. Okey, nombor 5. Calon perlu mengemukakan 8 isi lengkap. Okey? 8 isi lengkap. Maksudnya, isi tu wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Kalau ada 2 bahan, 1 petikan, 1 grafik, 2 isi dalam tu kamu kena ambil. Okey? Kena ambil. Tak semua isi. Tak semestinya kena ambil. Kalau ada 10 isi dalam bahan 1, 10 isi dalam bahan 2, tak semestinya ambil 20 isi itu. Okey, kamu buat pilihan, ambil 4 daripada bahan 1, 4 isi daripada bahan 2. Jadikan dia 8 isi sahaja. Tak perlu masukkan ke semua isi yang ada dalam kedua-dua bahan tadi. Kena ingat dia nak 8 isi saja. Okey. Nombor 6. Markah bahasa dinilai secara holistik. Okey, kalau 8 isi tadi, 16 markah. Campur pendahuluan dan penutup, 4 markah. Markah bahasa, 10 markah. Okey.
Nombor 7, rumusan tidak boleh melebihi 120 patah perkataan. Kena ingat tak boleh lebih 120 patah perkataan. Sebab itu dia nak 8 isi sahaja. Okey, 8 isi sahaja. Tak perlu masukkan semua isi dalam kedua-dua bahan yang diberi. Okey. Yang ke-8, kesimpulan perlu berdasarkan tema bahan. Okey, kesimpulan ni mestilah ada kaitan dengan keseluruhan bahan yang diberi. Kalau temanya adalah tentang kemalangan jalan raya, kesimpulan kenalah bagi cadangan dan harapan supaya kemalangan ini tidak ataupun dapat dikurangkan. Jangan lari tajuk yang lain. Kemalangan. Kalau kesan denggi, wabak denggi. Kena ada hubung kait dengan tema bahan yang diberikan kepada kamu. Okey, dan last sekali, nombor 9, jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk esei. Okey, untuk penulisan rumusan ini, perenggan pertama mestilah pendahuluan. Okey, perenggan pertama pendahuluan. Perenggan kedua, perenggan isi. Isi ini kamu boleh gabungkan sekali, tak ada masalah. 8 isi tu kamu nak gabungkan sekali satu perenggan, tiada masalah. Dan perenggan ketiga ialah perenggan penutup, perenggan kesimpulan. Jadi yang wajib 3 perenggan sahaja. Okey, yang wajib ditulis 3 perenggan sahaja. Okey, mari kita tengok apa yang perlu kita lakukan apabila mendapat soalan rumusan. Okey, sebelum menulis rumusan, baca dahulu keseluruhan bahan petikan atau bahan grafik yang diberi. Ingat, baca dulu. Okey. Yang kedua, kenal pasti 8 isi yang terdapat dalam bahan petikan dan bahan grafik yang diberi. Kenal pasti, fokus dia, tema dia, isi dia, apa yang cuba disampaikan melalui bahan petikan dan bahan grafik yang diberi kepada kamu. Okey, jika bahan 1, bahan 1 contohnya dia bagi petikan. Okey, jika bahan 1 itu mempunyai 3 isi dan bahan 2 mempunyai 10 isi, pilih hanya 8 isi sahaja untuk kedua-dua bahan tersebut. Jangan lebih daripada 8. Okey? Sama ada kamu ingin ambil 3 isi daripada bahan 1 dan 5 isi daripada bahan 2. Tak perlu ambil sampai 10 isi bahan 2. Ambil 5, cukupkan 8 isi. Kamu yang tentukan sendiri isi mana yang kamu ingin ambil untuk cukupkan 8 isi. Yang penting, keseluruhan isi itu tadi, yang 8 isi itu tadi, mesti menyentuh bahan 1, bahan 2 atau bahan 3 sekiranya ada. Jangan ambil 8 isi daripada satu bahan saja. Mesti ambil daripada kedua-dua atau ketiga-tiga bahan yang diberi kepada kamu. Okey? Okey, seterusnya kita lihat cara menulis perenggan pendahuluan. Okey? Rumusan membincangkan. Okey, pendahuluan 2 fokus ni kalau dia bagi kamu 2 bahan lah. Okey, pendahuluan 2 fokus. Rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Dapat 2 markah. 1 ayat saja. Okey, contoh rumusan membincangkan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda dan tanggungjawab generasi muda kepada negara. Mana tema dia? Mana fokus dia? Usaha-usaha. Fokus pertama, usaha-usaha. Fokus kedua, tanggungjawab. Okey, tema dia apa? Tema dia semangat patriotisme. Semangat cintakan negara. Itu tema dia. Okey, kalau fokus 3, tambahlah. Rumusan membincangkan usaha-usaha, koma, tanggungjawab, koma, dan kesan kepada negara. Kesan apa? Kesan semangat patriotisme kepada negara. Kena buat satu ayat yang lengkap. Okey, untuk dapatkan 2 markah. Mesti sebut apa fokus dia. Okey, bila kamu dapat petikan tu baca. Apa fokus dia? Dia perenggan petikan tu fokus tentang apa? Usaha, tanggungjawab, peranan. Okey, akibat. Okey, implikasi. Kena cari. Sebab tu kena baca. Kena baca dengan teliti. Bukannya baca macam sekali imbas dia baca. Kalau baca sekali imbas tak akan jumpa nah. Kena baca dengan teliti. Okey, cukup. Pendahuluan 1 ayat sahaja. Okey, pendahuluan 1 ayat sahaja dan mesti ada fokus. Fokus tu apa? Kata kunci yang terdapat dalam bahan 1 dan bahan 2. Okey? Okey, selesai pendahuluan. Kita masuk cara menulis perenggan isi. Okey, kamu boleh tengok dekat sini. Okey? Mulakan ayat. Okey, tadi kita cakap rumusan membincangkan usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda dan tanggungjawab generasi muda kepada negara. 1 perenggan pertama. Okey, selang perenggan kedua. Antara usaha ataupun usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda ialah apa isi dia? Isi ni nak ambil mana? Isi ni ambil daripada bahan yang diberi. Okey, dia bagi dah. Kamu hanya keluarkan saja. Sebab tu namanya rumusan, rumus. Kamu tak perlu fikir pun.
Kamu hanya cari dan keluarkan, gabungkan dan jadi satu rumusan. Itu sahaja tugas kamu. Tak perlu kamu buat ayat sendiri. Isi 1, isi 2, isi 3 tu keluarkan daripada bahan. Keluarkan daripada bahan yang diberi dan buat satu perenggan rumusan. Itu sahaja kerja kamu. Tak perlu kamu fikir. Soalan ni soalan yang senang skor. Senang skor markah kalau faham. Faham apa kehendak soalan. Faham apa kata kunci dia. Faham apa fokus yang cuba disampaikan dalam bahan petikan atau bahan grafik yang diberi. Okey, macam ni saja. Okey, sama ada kamu nak buat satu perenggan tu nak sambung 8 isi atau kamu nak bagi dua. Okey, perenggan fokus 1, satu perenggan. Fokus 2, satu perenggan. Terpulang, tiada masalah. Okey. Nak selang pun boleh. Nak satukan dia pun tak ada masalah. Okey, ni contohlah. Okey, contoh cara menulis perenggan isi. Kamu boleh tengok balik. Okey, tengok balik. Tengok balik ayat yang cikgu cuba sampaikan kepada kamu ni. Okey, supaya nanti bila dapat saja soalan rumusan, kamu tahu rumusan nak berapa perenggan. Mula-mula nak tulis apa? Mula-mula mesti pendahuluan. Okey, lepas pendahuluan baru masuk isi. Okey, berapa isi? 8. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Ingat nah, rumusan tak boleh lebih 120 patah perkataan. Kalau lebih, tidak dikira. Ingat, mesti tulis 8 isi. Ingat, rumusan mesti tulis 8 isi. Bilangan perenggan isi tiada ketentuan format. Maksudnya nak ambil bahan 1, 3 isi, bahan 2, 8, 5 isi. Ataupun bahan 1 nak ambil 2 isi, bahan 2, 4 isi, bahan 3, 2 isi. Tak ada masalah. Yang penting kena masukkan isi itu, kena gabungkan menjadi 8 isi. Anda boleh tulis satu perenggan, 1 isi atau satu perenggan gabungkan ke 8 isi tersebut. Tiada masalah. Okey, tiada masalah. Cara penulisan perenggan tu tiada masalah. Yang penting mesti perenggan pendahuluan, perenggan isi, perenggan kesimpulan. Okey, seterusnya kita lihat cara menulis penutup perenggan kesimpulan. Okey, kesimpulan 2 markah, terdiri daripada tema, cadangan, kesan dan hanya satu ayat sahaja. Okey, contoh ni contoh macam mana kamu nak tulis perenggan kesimpulan, perenggan penutup. Okey, kesimpulannya, kita sebagai generasi muda hendaklah menghargai kemerdekaan negara. Cadangan. Kini cadangan. Kita ni sebagai generasi muda kena hargai kemerdekaan negara kita pada hari ini. Kenapa? Kenapa kamu cadangkan itu? Agar atau supaya kemakmuran yang kita capai pada hari ini dapat dinikmati oleh generasi masa hadapan. Itu ayat kesan atau ayat harapan. Satu ayat saja. Tak payah tulis merepek panjang lebar. Tak perlu. Ini rumusan. Rumusan dia nak fokus saja. Tak perlu nak tulis peribahasa, nak masukkan kata-kata tokoh, nak masukkan kata-kata Perdana Menteri, nak masukkan peribahasa ke apa ke, tak perlu. Fokus apa kehendak yang dia nak. Simpulkan apa cadangan, apa harapan. Itu saja. Satu ayat saja. Ingat, rumusan tak boleh lebih 120 patah perkataan. Okey? Okey. Jadi, cikgu dah jelaskan kepada kamu macam mana kamu nak tulis sebuah karangan rumusan. Okey, macam mana kamu nak buat rumusan? Cikgu dah jelaskan daripada mula cara menulis pendahuluan, cara menulis perenggan isi dan cara menulis perenggan rumusan. Okey, tugas kamu pada PDPR hari ini, okey. Tugas kamu, okey, cikgu nak kamu buat nota. Okey, cikgu takkan bagi kamu soalan lagi untuk hari ini. Okey, untuk hari ini, cikgu takkan bagi kamu soalan rumusan. Cikgu nak berdasarkan video cikgu ini ataupun PowerPoint yang cikgu beri kepada kamu pada hari ini. Berdasarkan PowerPoint cikgu ini, cikgu nak kamu buat satu nota. Okey, buat satu nota tentang cara ataupun tentang teknik penulisan soalan rumusan. Macam mana kita nak tulis soalan rumusan? Cikgu nak kamu buat nota. Okey, tak kisahlah kamu nak buat peta writing ke, kamu nak buat nota 1, 2, 3 ke, terpulang. Janji cikgu nak tengok supaya apa? Supaya bila kamu dah dengar apa yang cikgu cakap dan kamu buat nota tentang cara menulis rumusan yang betul, baru kamu akan faham. Okey, baru kamu akan faham. Sekiranya ada masalah, ada keraguan, ada yang masih tak faham, boleh terus PM cikgu. Okey, boleh terus PM cikgu untuk bertanya soalan. Tiada masalah. Okey, itu saja PDPR, penerangan kelas kita pada hari ini. Okey, tugasan kamu untuk hari ini tolong buat nota. Okey, buat dalam buku.
buku rumusan. Buku rumusan kita buku panjang. Okay, kalau tak ada buku boleh bertaip, tiada masalah. Segala kerja yang kamu taip dan kamu hantar ke Telegram cikgu adalah rekod penyimpanan kerja kamu. Okay, jadi tiada masalah. Nak buat dalam buku boleh, nak taip dan hantar terus ke Telegram cikgu pun boleh, tiada masalah. Okay, mana yang memudahkan kamu. Yang penting kamu buat dan hantar. Okay, itu saja untuk hari ini. Semoga kamu semua dapat memahamilah apa yang cuba cikgu jelaskan kepada kamu pada pagi ini. Okey, sekian. Terima kasih.